lepas tu baru awak jawab. Okey, baik. Ada tak yang tak nampak? Ada tak yang dia tak nampak soalan? Tak ada Okay, kalau tak nampak tolong bagi tahu Kalau ada yang tak nampak, tolong bagi tahu. Okey, baik. Kita jawab sama-sama insya-Allah. Okey, kita jawab yang pertama dahulu. Bagaimanakah cara bacaan bagi hukum izhar halki? Okey, siapa nak jawab boleh raise hand dulu. Boleh pilih yang mana satu. Soalan pertama, bagaimanakah cara bacaan bagi hukum izhar halki? Wajib dibaca. Siapa tu? Oh, Ustaz tak perasan. Okey, okey, Ustaz bagi Batrisha dulu Okey, Batrisha dulu. Okey, Batrisha buka mikrofon. Yang mana satu jawapan dia? Ya. Pilih yang dekat tepi ni. Jangan tengok buku teks. Pilih yang dekat tepi ni. Yang oren. Yang oren. Okey, jelas, nyata dan terang. Okey, baik. Okey, soalan kedua nanti kita tengok betul ke tak jawapan-jawapan yang diberi. Okey, soalan kedua, menukarkan bunyi nun sakinah atau tanwin kepada mim berserta dengung. Okey, ini apa dia ni? Okey, cuba raise hand siapa nak jawab soalan nombor 2. Okey, cuba Ifat. Ifat buka mikrofon. Ustaz. Yang mana satu jawapan dia? Dalam bila gunnah. Yang mana satu ni? Ni, contoh. Dalam ma'al gunnah. Contoh. Idgham ma'al gunnah. Ustaz. Apa dia? Tak dengar? Ustaz. Okey. Cuba tengok. Cuba baca betul-betul. Menukarkan bunyi nun sakinah atau tanwin kepada mim berserta Idgham dengung. ma'al gunnah, Ustaz. Idgham ma'al gunnah. Contoh bagi idgham ma'al gunnah. Contoh bagi idgham ma'al gunnah. Okey, Ustaz letak sini Okey, baik. Apa nanti kita tengok betul ke tidak. Okey, soalan ketiga, bagaimanakah cara bacaan bagi hukum idgham ma'al gunnah? Okey, siapa nak boleh raise hand. Soalan nombor 3. Siapa nak cuba boleh raise hand. Ada yang boleh cuba? Tak ada, Ustaz sebut nama. Okey, cuba Amira. Bagaimanakah cara bacaan bagi hukum idgham ma'al gunnah? Yang mana? Warna hijau cair. Warna hijau cair. Dengung 2 harakat. Okey, dengung 2 harakat. Okey, Ustaz letak sini Okey, baik, terima kasih Amira. Okey, soalan keempat. Okey, kalau awak tak nampak ni Ustaz sebutkan Bacaan dia macam ni. Zulumatil la yubsirun. Tilla yubsirun. Kenapa Ifat? Yang menukarkan bunyi nun sakinah tu contoh bagi hukum iqlab. Contoh bagi hukum iqlab. Ni. Nombor 2 ni Tak tahulah. Yalah. Ya Ustaz, yalah. Okey, tak apa, Ustaz letak dulu. Okey, tak apa. Okey, Ifat tukar jawapan dia Okey, baik. Okey, soalan yang keempat tadi siapa nak cuba boleh raise hand. Okey, cuba Hani. Contoh bagi idgham bila gunnah. Contoh bagi idgham bila gunnah. Okey, Ustaz letak dulu. Okey, baik. Terima kasih Hani. Okey, soalan seterusnya. Huruf izhar halki mempunyai berapa huruf? Okey, siapa nak? Okey, Dani Dani. Dani belum lagi kan? Okey, berapa Dani? 6. Sebab ada satu je kan nombor kat sini. Okey, baik. Seterusnya, soalan ke-5. Summum bukmun. Okey, ini apa dia ni? Tinggal 2 lagi. Contoh idgham ma'al gunnah ke maksud iqlab? Okey, siapa nak ni? Okey, Hani. Jawapan di mana Hani?
Contoh bagi hukum ikhlak. Tak ada pun kat sini. Yang ni lah, maksudnya yang ni, betul? Okey, okey. Hani kata kat sini, okey Ustaz tukar pula. Ini kita buat sama-sama Kalau awak nak betulkan pun tak ada masalah. Okey, Hani kata yang ni contoh hukum bagi ikhlak. Tadi Ifat kata kat sini. Tak apa, okey. Kita tengok soalan. Okey, terima kasih Hani. Okey, soalan seterusnya. Azabun muhin. Okey, siapa nak cuba? Okey, Batrisha. Contoh bagi idgham ma'al gunnah. Contoh bagi idgham ma'al gunnah. Okey, baik. So kat sini tinggal satu je. Ustaz masukkan Okey. Kita nak tengok jawapan dia betul ke tidak. Okey, ada siapa-siapa yang dia rasa jawapan dia ada yang salah tak? Siapa? Siapa yang dia rasa macam Ustaz jawapan ni saya rasa salah lah. Boleh bagi tahu. Ustaz akan tukar. Tak ada? Tak. Tak ada. Okey, semua dah setuju dengan jawapan yang awak bagi. Kita tengok ada tak kesilapan atau kesalahan. Okey, baik. Alhamdulillah. Tidak ada kesilapan. Cuma tadi satu saja iaitu yang soalan soalan nombor 2 tadi. Mana tadi? Okey, yang ni. Menukarkan bunyi nun sakinah atau tanwin kepada mim beserta dengung. Tadi ada perubahan jawapan. So jawapan yang betul adalah ini adalah maksud iklab. Ini adalah maksud iklab. Bukannya contoh. Kalau awak nampak je ada definisi itu maksudnya maksud. Kalau contoh mesti ayat Al-Quran. Kalau tajwid, kalau untuk subjek tajwid, kalau dia tanya contoh, mesti ayat Al-Quran. Tak boleh benda lain. Itu kena ingat betul-betul kalau dalam subjek tajwid dimintain contoh, ditanya misal, mesti ayat Al-Quran, bukan benda lain. Okay, itu pengajaran untuk ataupun ulang kaji untuk subjek ataupun tajuk nun sakinah dan juga tanwin. Okey, ini ada banyak tajuk yang akan masuk. Macam saya sebut tadi, izhar halqi akan masuk, idgham ma'al gunnah akan masuk, iklab akan masuk. Itu idgham bila gunnah tak masuk. Idgham bila gunnah tak masuk insya-Allah tak masuk. Okey, baik. So yang lain-lain tu awak kena baca betul-betul dan elakkan kesilapan ketika menjawab pada ujian yang akan datang insya-Allah. Okey, baik. Ustaz akan tutup kuis yang ini. Kita akan jawab kuis yang seterusnya iaitu tajuk ikhfa syafawi. Tajuk ikhfa syafawi. Sekejap Ustaz nak edit sikit. Okey. Seterusnya kita akan buat ulang kaji pula untuk tajuk ikhfa syafawi. Pastikan semua dapat melihat soalan yang Ustaz present dekat skrin. So ikhfa syafawi ni penting juga sebab untuk ujian nanti kan. Kalau tak silap Ustaz, untuk tajuk ikhfa syafawi ni sahaja akan memegang ataupun ada 10 markah. Untuk ikhfa syafawi ni ada 10 markah untuk dia saja. Ustaz membuat satu soalan khas untuk tajuk ikhfa syafawi. So tajuk ni kena baca betul-betul ada 10 markah untuk soalan ni. So kalau awak tak dapat jawab soalan tajuk ni dengan betul, akan menyebabkan markah awak kurang sangat-sangat. So sebab tu Ustaz berulang kaji untuk tajuk ikhfa syafawi. Okay, sama juga kaedah dia, siapa yang nak jawab minta tolong raise hand terlebih dahulu. Ustaz sebut nama, lepas tu awak boleh jawab bagi soalan yang tertera. Okay, kita tengok. Okay, apakah huruf ikhfa syafawi? Siapa nak jawab raise hand? Okay, Hani. Huruf ba. Huruf ba. Ba kita tengok betul ke tidak. Okay, soalan kedua. Okay, siapa nak jawab boleh raise hand.
cara bacaan ikhfa syafawi. Siapa nak cuba? Cara bacaan ikhfa. Okey, Dani. Apa dia, Dani? Buka mikrofon, Dani. Tak dengar. Dani Ifan. Awak tak buka mikrofon, tak dengar suara. Apa dia? Cepat Dani masa. Okey, siapa nak tolong Dani? Tak sempat lah. Okey, Ustaz jawab Ustaz tolong jawab lah. Takut tak sempat pula. Nanti kita tengok betul ke tidak. Okey, cara bacaan ikhfa syafawi. Ustaz mungkin tadi ada masalah teknikal tak apa. Soalan ketiga ni, awak raise hand, nama yang Ustaz sebut. Terus buka mikrofon dan bagi jawapan ya. Okey, baik. Okey, tak apa. Yang lepas tu kita fokus kepada soalan ketiga pula. Okey, apakah ta'arif ikhfa syafawi? Siapa nak cuba? Boleh raise hand. Okey, cuba Haras. Mim sakinah bertemu huruf ba. Mim sakinah bertemu huruf ba. A betul? A Okey. Okey, soalan keempat. Siapa nak jawab boleh raise hand. Okey, apakah huruf izhar halki? Tiba-tiba pula dimasuk izhar halki kat sini. Siapa nak cuba? Boleh raise hand. Tiba-tiba pula tiba-tiba jadi izhar halki kat sini. Okey, Dani, yang mana satu? A, B, C, D. A. Okey. Okey, soalan terakhir sekali, soalan nombor 5. Contoh ayat bagi ikhfa syafawi. Yang ni awak tengok huruf je. Tak ada baris pun tak apa. Tengok huruf dia. Yang mana satu? Ikhfa syafawi. Ni susah sikit. Okey, Hani, yang mana satu Hani? A, B, C. A. Dekat mana perkataan apa? Ya'tasim. Ya'tasim billah. Okey, baik. Okey, alhamdulillah. So ini okey, tahniah. Masih kekal prestasi awak. Semua jawapan diberi dengan tepat sekali. Okey, kita tengok sekejap satu persatu. Supaya awak faham betul-betul. Okay, soalan pertama, apakah ta'arif? Okay, ta'arif ni apa benda Ustaz? Ta'arif ni maksud dia ialah maksud, pengertian. Ta'arif, apakah ta'arif, apakah maksud, apakah erti, apakah pengertian. Itu benda yang sama. Kalau itu merujuk kepada maksud, sama ada istilah ataupun bahasa. So jangan pening kepala kalau nampak perkataan ta'arif dalam soalan. Maksud dia apa? Dia nak definisi kalau ditanya ta'arif. So, perkataan ikhfa syafawi, mim sakinah bertemu dengan huruf ba. Okay, soalan kedua, apakah huruf ikhfa syafawi? Huruf dia satu saja, iaitu huruf ba. Kalau idgham mislain syafawi, huruf dia satu saja, iaitu huruf mim. Kalau izhar syafawi, huruf dia apa? Huruf dia selain daripada huruf ba dan juga selain daripada huruf mim. Itu izhar syafawi. Kalau siapa yang dia macam pening kepala ataupun tak ingat, awak kena buat ulang kaji balik. Maknanya awak tak ingat lagi tajuk tu. So siapa yang tak faham ataupun tak mampu nak jawab soalan-soalan ini, kena buat ulang kaji balik. Boleh rujuk balik video-video PDPR yang Ustaz dah letak untuk awak buat ulang kaji tajuk ini. Dah ada dah dalam Google Classroom. Boleh tengok ya. Okay, soalan ketiga, cara bacaan ikhfa syafawi. Cara bacaan dia, apa dia? Dengung. Nombor 3 ni, dengung. Sama macam idgham mislain syafawi. Cara bacaan dia adalah dengung. Kalau izhar syafawi, barulah kita jawab dibaca secara jelas. Okay, nombor 4. Contoh ayat bagi ikhfa syafawi. Dia betul tadi jawapan yang diberikan Hani. Wa may ya'tasim. Okay, mim mati bertemu dengan huruf ba. Wa may ya'tasim billah.
billah. Itu adalah contoh bagi bagi ikhfa syafawi. Dan yang terakhir sekali kita lihat apakah huruf izhar halki. Tiba-tiba je kan dia tanya izhar halki. Padahal tajuk ikhfa syafawi. Tapi betul jawapannya diberikan oleh Dani tadi. Huruf hamzah, ha, ghain, kha, ain, ha. Ini saja apa kita kata tricky. Nak tengok awak boleh boleh jawab ke tidak. Okey, setakat ni ada soalan tak tajuk ikhfa syafawi yang awak tak faham? Sebelum kita bergerak kepada gerak kerja ataupun latih to be seterusnya. Ada tak siapa-siapa nak tanya soalan? Tak ada kalau ada boleh maklumkan. Okey, kita tengok kepada latih to be yang seterusnya. Hari ni kita buat latih to be je. Hari ni kita buat latih to be je. Okey. Latih to be yang seterusnya adalah tajuk iklab. Kalau siapa nak refresh apa awak punya minda sekarang, okey boleh refresh sekarang untuk tajuk iklab pula. Tajuk iklab ni pun sama. Ustaz cek balik Okey, 10 markah juga. Tajuk iklab ni pun 10 markah untuk ujian awak kali ni. So siapa yang tidak memahami atau tidak buat ulang kaji tajuk iklab, dia akan kerugian 10 markah. Sama macam ikhfa syafawi. Sebab tu Ustaz buat ulang kaji untuk tajuk ini. So tolong pastikan buat ulang kaji tajuk iklab ni juga. So untuk sekarang kita akan ulang kaji melalui latihan atau persoalan yang Ustaz akan tayangkan selepas ini. Okey. Sedia Okey, seterusnya tajuk iklab. Okey, baik. Seperti biasa sama saja cara dan juga kaedahnya. Siapa nak jawab sila sila tekan raise hand. Selepas itu Ustaz sebut nama dan awak boleh jawab ya. Mengikut nama yang Ustaz sebut. Okey, baik. Soalan seterusnya berkenaan tajuk iklab. Okey, iklab bermaksud apa? A, B, C. Okey, Hani. Menukarkan. B Okey. Okey, yang lain-lain pun jawab juga. Yang menjawab ni insya-Allah Ustaz tahu diorang apa dah faham. Yang tak jawab ni Ustaz risau ni. Yang tak jawab tu saya harap cuba juga jawab soalan-soalan yang dikemukakan. Okey, nombor 2. Iklab bererti menukar sebutan nun sakinah atau tanwin kepada apa? Okey, siapa nak cuba? Mim. Okey, apa dia Ifat? Mim. Okey, kita tengok betul ke tidak. Okey, bagus. Betul jawapan dia iaitu mim. Ditukarkan nun sakinah atau tanwin kepada huruf mim. Itu pengertian bagi iklab. Okey, soalan seterusnya, nyatakan huruf iklab. Okey, siapa nak cuba? Okey, Adam. Ustaz tengok Adam. Cuba Adam buka mikrofon. Ba. Okey, Adam jawab ba. Okey, bagus. Soalan seterusnya kita lihat. Okey, sekejap. Tak apalah, kita tengoklah sekejap ya. Okey, nanti awak pilihkan. Nanti Ustaz pilih ikut apa yang awak nak. Okey, nak pilih yang mana ni? Ustaz tak tengok pun. Kiri atas. Kiri atas. Okey, baik. Okey, Ustaz dengar kebanyakan ada yang kata tengah, ada yang kata kiri atas, tapi ramai kata kiri atas. Okey, kita tengok betul ke? Kiri atas dapat apa Oh, betul 200. Pandai awak. Ustaz tak sempat tengok pun tadi. Okey, tanya dapat markah tambahan.
Okey, soalan seterusnya, soalan nombor 4. Okey, bagaimanakah cara bacaan potongan ayat ini? A, B. Mana satu? Boleh raise hand. Okey, Dani. A ke B? A. A. Okey, Dani kata A, membaca dengan terang, Tak tahu, jelas, tak tahu. tanpa dengung. Tak tahu? Okey, tak apa, Ustaz tekan je A B. Ada kesilapan dekat sini. Tak apa. Nanti di akhir nanti Ustaz ulang balik. Apa kesilapan yang dibuat kat situ. Okey, soalan kelima. Ayat ini perlu dibaca dengan dengung sebanyak berapa harokat? Boleh raise hand. Okey, apa dia Malisa? Malisa pula apa? Malisa. 2 Buat jawab. Okey. Ada yang jawab 2, Ustaz ada yang jawab apa? Okey, betul. Okey, soalan ke seterusnya, soalan nombor 6. Okey, boleh raise hand dulu raise hand dulu sebelum jawab. Pilih potongan ayat yang mengandungi hukum iklab. Mana satu? Cuba raise hand dulu. Ikram, cuba Ikram. B. Mana satu? B. Okey, kita tengok betul ke tidak. Okey, betul. Sebab ada warna kuning. Oh, sebab tu Ustaz tak perasan pula yang tu. Tak apa. Ni kali Ustaz kena check betul-betul. Okey, ni pun awak pilih lah yang mana satu. Ustaz malah nak tengok lah. Awak pilih yang mana satu. Okey, mana? Bawah kanan, bawah kanan. Bawah kanan. Okey, semua setuju bawah kanan. Okey. Allah. Macam mana ni? Tolak mata apa ni? Okey, tak apa. Tak apa, tak penting. Yang penting jawab soalan dia yang betul Okey, seterusnya. Berdasarkan ayat ini, iklab berlaku apabila tengok ayat ni. A tanwin, ba nun sakinah. Siapa nak cuba? Boleh raise hand. Itu contoh apa tu? Nun sakinah ke tanwin? Nun sakinah. Kai Rifka, cuba. B. 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 B Okey, nun sakinah bertemu dengan huruf ba. Okay, baik. Seterusnya soalan nombor 8. Berdasarkan ayat ini, iklab berlaku apabila tengok ni. Hillun bihaza. A ke B, cuba raise hand. Okay, sekejap Ustaz tengok. Ni. Siapa ni? Mariam Sabri ni siapa? Ustaz lupa lah. Awak boleh buka mikrofon Apa dia? A ke B? A. A. Okay. Ustaz lupa siapa Suaina. Suaina. Ustaz lupa Suaina. Awak punya ni. Email tu. Okey, soalan ke-9. Okey, berdasarkan ayat ini, iklab berlaku apabila, tengok, yauma izim bi jahannam. A ke B? Raise hand dulu. Okey, cuba ni apa nama Rifka? Kai Rifka. Ustaz tengok tadi Kai angkat tangan dulu. A. Okey, betul. Okay, kita akan tengok soalan terakhir dan kita akan buat ulang kaji apa kesilapan yang berlaku tadi Okay, soalan pastikan tak tolak markah dah kali ni. Tengok betul-betul. Lajunya. Okay, mana? Bawah kanan. Bawah kanan. Bawah kanan. Bawah kanan. Okey, baik. Bawah kanan. Okey, baik. Okey, Ustaz
Bawah Okey, Ustaz dengar. Ustaz dengar ada macam-macam jawapan. Okay, tak apa. Bagus. Okey, tutup mikrofon. Okey, Ustaz dengar ada beberapa jawapan tetapi kebanyakan yang cakap bawah kanan yang Ustaz dengar So Ustaz akan pilih yang majoriti. Yang pilih iaitu bawah kanan. Kita tengok. Nasib baik betul tak tolak markah macam tadi. Okey, tak apa. Okey, kita tengok soalan yang terakhir sekali untuk tajuk iklab. Okey, berdasarkan ayat ini iklab berlaku apabila A ke B. Biza bihim. Okey, apa nak cuba? Okey, cuba Ikram. B. Ikram kata B. Tengok. Okey, baik. Kita dah buat semua soalan untuk tajuk iklab. Ada 10 soalan kesemuanya. Dan kita akan tengok balik apa pembetulan yang perlu kita buat. Okey, sekejap ya. Kita akan tengok balik satu-satu. Okey, awak boleh tutup mikrofon. Okey. Kita tengok. Okey, soalan pertama, iklab bermaksud apa? Menukarkan. Ini maksud iklab dari segi bahasa. Ingat betul-betul. Ini maksud menukarkan ini adalah maksud dari segi bahasa. Yang ni akan ditanya yang ni ada dalam ujian. Okey, nombor 2, iklab bererti menukar sebutan nun sakinah atau tanwin kepada mim. Okey, betul jawapan yang diberikan oleh awak. Okey, ini pun ada. Ini adalah pengertian ataupun maksud iklab dari segi istilah. Ini pun ada juga dalam ujian minggu depan. So take note yang Ustaz sebut ni, tolong fokuskan supaya awak tak terlupa. Okey, soalan ketiga. Nyatakan huruf iklab. Okey, huruf iklab ada satu sahaja iaitu huruf ba. Ini pun ada masuk juga dalam soalan. Soalan mana ni? Soalan keempat sekejap ya. Okey, soalan keempat. Bagaimanakah cara bacaan potongan ayat ini? Alimu bima. So jawapan yang betul ini jawapan yang salah Nanti kita tengok sekali mana nak tengok jawapan betul Saya nak tengok jawapan betul, siapa tahu? Okey, Ustaz tak pasti macam nak tengok jawapan yang betul. Okey, tak apa. Okey, jawapan yang diberikan membaca dengan terang dan jelas tanpa dengung ni salah. Sebab ini cara bacaan izhar syafawi. Ini adalah cara bacaan untuk izhar syafawi tanpa dengung. Kalau untuk iklab alimu mestilah dibaca dengan dengung. Dibaca dengan dengung sama macam idgham dan juga ikhfa. Sama macam idgham mislan syafawi dan juga ikhfa syafawi dibaca dengan dengung. Jawapan yang diberi membaca dengan terang dan jelas ini adalah cara bacaan izhar syafawi. Kalau tanpa dengung mesti izhar syafawi. Iklab wajib dengung. So nanti tolong betulkan. Kalau lepas ni keluar, ini pun ada juga dalam soalan iklab. So jangan terkeliru alimum bima ini adalah iklab, cara bacaan dia mesti dengung. Okey, baik. Soalan kelima. Okey, ayat dia muhitun bil kafirin. Ayat ini perlu dibaca dengan dengung sebanyak 2 harakat. Okey, betul jawapan awak bagi. Sebab apa? Hukum iklab dibaca dengan 2 harakat sahaja. Soalan seterusnya. Okey, ayat ini perlu dibaca dengan silap. Soalan nombor 6, saya tak perasan. Pilih potongan ayat yang mengandungi hukum iklab. So betul ni summum bukmun. Tanwin bertemu dengan huruf ba. Soalan ketujuh. Berdasarkan ayat ini iklab berlaku apabila kalau dekat sini izim ba'asa, iaitu nun sakinah bertemu dengan huruf ba. Sama juga nombor 8. Hillun bihaza, tanwin bertemu dengan huruf ba. Nombor 9. Yauma idzin bi jahannam, tanwin bertemu dengan huruf ba. Dan yang terakhir sekali, soalan nombor 10, bizabihim, nun sakinah bertemu dengan
huruf ba. Jadi ini adalah untuk tajuk iklab. Yang mana Ustaz sebut tadi ada 10 markah. Akan membawa 10 markah bagi ujian awak nanti. So, kita dah buat nun sakinah, kita dah buat ikhfa syafawi dan kita juga telah selesaikan latih tubi untuk tajuk iklab. Okey. Sarah dapat difahamilah benda-benda ni ya. Sebabnya ini adalah ujian yang kedua lah. Sebelum ni awak dah hadapi ujian prestasi 1 dan ini adalah ujian prestasi yang kedua. Okey, sekejap Ustaz nak stop recording sekejap ya.